Baiklah, Ras. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam topik kedua, yaitu perlembagaan persekutuan. Oke, masih lagi di bawah tema Malaysia negara berdaulat. Oke, jadi antara konten yang kita akan belajar pada hari ini, oke, yang pertama adalah dari segi ciri utama. Oke, ciri utama dia, oke, elemen yang kedua, elemen utama dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kepentingan perlembagaan persekutuan dan kategori-kategori. Okey, kategori itu maksud dia ialah uh, kategori ataupun cara pindaan. Cara pindaan perlembagaan persekutuan dan perkara yang terlibat. Okey. Jadi itu adalah pengisian untuk kita punya kelas pada hari inilah. Okey, jadi kita boleh mulalah kan? Alright. Okey, perlembagaan persekutuan. Okey, ciri utama perlembagaan persekutuan. Tapi sebelum tu kita kena tahu apa yang dimaksudkan sebagai perlembagaan persekutuan. Okey. Secara ringkasnya perlembagaan persekutuan ni maksud dia adalah satu dokumen rujukan bertulis, okey, ataupun satu dokumen yang mengandungi pernyataan, okey, yang merangkumi semua undang-undang sebagai teras kestabilan politik, keharmonian rakyat dan kedaulatan negara. Okey, ringkas dia di sini, kenapa perlembagaan persekutuan itu perlu dirangka ataupun perlu diadakan adalah untuk memastikan sistem kerajaan yang teratur dengan pembahagian kuasa yang jelas antara badan eksekutif, legislatif dan kehakiman. Okey. So itu dia punya ringkasan dia lah. Okey. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan persekutuan ni dia digubal dengan menggabungkan dua ciri utama. Okey, dua ciri utama. Yang pertama adalah ciri tradisional dan ciri moden. Okey, untuk memastikan keseimbangan antara unsur warisan dengan perubahan zaman. Okey, jadi kita akan tahu bagaimana penggubalan perlembagaan persekutuan ini dia menurut yang merangkumi ciri tradisional dengan ciri moden. Maksudnya apa yang mereka telah digubal untuk membentuk satu dokumen perlembagaan persekutuan tersebut. Okey. Gabungan antara kedua-duanya untuk kekalkan identiti negara selain daripada menjamin keadilan, kesejahteraan dan hak rakyat. Okey. Jadi ada dua ciri yang macam yang awak tengok sekarang ni adalah ciri tradisional dan ciri moden. Okey. Ciri tradisional dia dibahagikan kepada 4 ciri. Dia dipecahkan lagi. Okey. Untuk pengetahuan, okey, ini adalah sebahagian daripada kandungan ataupun konten yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan tersebut. Jadi sudah digabung. Jadi bila ciri tradisional dengan ciri moden ni dia bergabung. Okey, setiap ciri besar tu dia ada dibahagikan kepada beberapa ciri yang lebih kecil. Okey, contohnya ciri tradisional ni dia ada 4. Okey, ini zaman dahulu lagi memang dikekalkanlah. Okey, dia punya perkara-perkara tersebut. Sama juga kalau dalam ciri moden. Ini membawa maksud, okey, perubahan daripada sebelum dan selepas mencapai kemerdekaan. Jadi maksudnya di sini kan, kalau ciri tradisional ini, okey, perkara-perkara ini dia sudah lama berlaku sebelum kita merdeka lagi. Okey. Kalau ciri moden ini dia berlaku ataupun dibangunkan selepas mencapai kemerdekaan. Jadi bila digabungkan ke semuanya, ciri tradisional dengan ciri moden ini menjadi satu teras yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat. Macam yang saya sebutkanlah, tujuan dia adalah untuk memastikan kerajaan yang teratur dengan pembagian kuasa antara 3 badan tersebutlah. Okey. Selain itu juga untuk memastikan keseimbangan antara unsur warisan dengan perubahan zaman tersebut. Okey, jadi perubahan zaman ni dilihat melalui ciri tradisional, iaitu sebelum mencapai kemerdekaan, dan ciri tradisional, okey, ciri moden selepas mencapai kemerdekaan. Okey, ciri tradisional ada dibahagikan kepada 4. Okay, yang pertama di sini adalah kedudukan raja-raja atau pemerintahan beraja. Okey.
Raja-raja Melayu dikekalkan sebagai pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Okey, tapi bukan semua negeri ada raja-raja dia lah. Okey, hanya di beberapa buah negeri di Semenanjung yang ada raja dia lah, raja tersendirilah di negeri masing-masing. Okey. Yang di-Pertuan Agong dilantik sebagai pemerintah tertinggi negara. Itu yang kita kena ingat ah. Yang Pertuan Agong atau YDPA adalah pemerintah tertinggi negara. Ini melambangkan kesinambungan tradisi dan warisan bangsa. Jadi sampai sekarang, okey, masih lagi kekal ada raja di negeri masing-masing. Okey, hanya di beberapa buah negeri sajalah, bukan juga semualah. Gitu. Baik, yang kedua adalah agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey, diiktiraf sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi kebebasan agama tetap dijamin. Maksudnya boleh mengamalkan ajaran-ajaran agama yang adalah okey, yang ada di negara kita. Okey, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan negeri tidak beraja, perkara ini berada di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, yang ketiga adalah bahasa. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan melambangkan identiti negara. Tetapi ataupun namun begitu, tidak ada halangan kalau kita hendak mempelajari bahasa-bahasa lain. Okey, terutamanya ataupun contoh bahasa Inggeris. Kita boleh juga belajar bahasa ketiga, bahasa Eropah, bahasa Asia. Okey, untuk meningkatkan komunikasi lagi lah. Okey. Tapi kalau di Malaysia bahasa Melayu tetap menjadi bahasa kebangsaan dan wajib untuk diambil oleh semua pelajar dan murid di sekolah. Yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Perkara 153 memperuntukkan hak istimewa kepada orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak sejajar dengan kedudukan mereka dalam sejarah negara. YDPA atau yang di-Pertuan Agong berperanan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Jadi itu adalah 4 ciri-ciri di bawah ciri tradisional. Ini perkara ni sudah ada sebelum merdeka lagi. Selepas merdeka atau mencapai kemerdekaan, ciri moden. Dibahagikan kepada 4. Ini ini selepas sampailah waktu sekarang lah tetap ada ciri-ciri inilah. Yang pertama adalah demokrasi berparlimen. Memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin melalui pilihan raya yang bebas dan adil. Kedua, pengasingan kuasa. Perlembagaan menetapkan pengasingan kuasa antara badan eksekutif, legislatif dan kehakiman untuk memastikan keadilan dan mengelakkan pemusatan kuasa. Ketiga adalah kewarganegaraan. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya dan hak asasi rakyat. Melindungi hak-hak asasi rakyat seperti kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Itu kalau soalan ditanya, nyatakan 2 ciri dalam perlembagaan persekutuan. So jawapan awak adalah ciri tradisional dengan ciri moden. Kalau soalan tu pula ditanya, huraikan ciri-ciri tradisional yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. So awak punya jawapan antara mana-mana 4. Kedudukan Raja-Raja Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Sama jugalah kalau dia suruh huraikan ciri-ciri moden yang terdapat dalam penggubalan perlembagaan persekutuan. So awak punya jawapan 4 ni lah untuk ciri moden. Seterusnya kita pergi kepada bahagian kedua, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ini ini dalam prinsip rukun negara yang keberapa? Keluhuran perlembagaan. Ini dalam prinsip rukun negara yang ketiga, betul. Keluhuran perlembagaan. Tahu tak apa itu keluhuran perlembagaan? Apa maksud keluhuran perlembagaan yang awak tahu?
Apa maksud keluhuran perlembagaan? Yang awak tahu lah. Coba coba kita apa yang awak paham tentang keluhuran perlembagaan ini. Hak rakyat. Oh, oke. Oke, boleh terima. Oke, tentang hak rakyat lah kan. Oke. Oke. Oke, maksud keluhuran perlembagaan ini, oke, apapun terima kasih sebab berikan jawaban. Oke, keluhuran perlembagaan ini dia merujuk prinsip bahawa perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi di negara ini untuk dipatuhi oleh semua pihak termasuk kerajaan, badan kehakiman dan rakyat. Oke. Keluhuran perlembagaan dia menuntut rakyat Malaysia untuk terima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Jadi kalau awak punya jawapan tu kan dia berkaitan tentang hak rakyat, jadi dia macam dia kena juga tetapi bukan jawapan yang tepat sebenarnya. Okey, yang tepat tu adalah seperti yang saya sebutkan lah. Menuntut rakyat Malaysia maksudnya meminta, meminta rakyat Malaysia untuk terima, patuh dan pertahankan kemuliaan perlembagaan agar negara terus mengamalkan prinsip-prinsip keadilan dan kestabilan dalam pemerintahan. Itu maksud keluhuran perlembagaan ya. Okey. Kita kena patuhi apa yang telah ditetapkan oleh semua pihak. Okey. Semua pihak. Okey. Kalau soalan ditanya, apakah 5 elemen utama dalam keluhuran perlembagaan? Okey. Jadi kita boleh sebutkan yang pertama, perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi, kepatuhan terhadap prinsip keadilan, pelindungan hak asasi, pemeliharaan kedaulatan negara dan kuasa pindaan yang terhad. Okey. Jadi dia ada huraian dia sebenarnya dalam huraian bagi setiap elemen utama tersebut. Jadi kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama, elemen pertama dalam keluhuran perlembagaan ialah perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Okey. Macam kita tahu perlembagaan ni dia adalah satu asas utama kepada semua undang-undang lain yang digubal di Malaysia. Segala peraturan dan undang-undang haruslah diselaraskan atau selaras dengan perlembagaan. Okey. Jika terdapat undang-undang atau tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan, itu dianggap sebagai tidak sah. Okey. Segala sebarang perkara yang tidak berkaitan atau tidak dia bertentangan dengan perlembagaan, telah melanggar peraturan, okey, benda tu dia tidak akan sah. Okey, tidak sah ya. Okey, yang kedua, kepatuhan terhadap prinsip keadilan. Ah, perlembagaan ini dia mementingkan prinsip keadilan dan kesaksamaan dalam pemerintahan negara. Semua rakyat tanpa mengira latar belakang harus diperlakukan dengan adil dan sama di bawah perlembagaan. Jadi jangan jangan membeza-bezakan antara yang lain-lain lah. Okey. Itu maksud dia. Perlindungan hak asasi. Macam mana pula maksud dia? Keluhuran perlembagaan melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh perlembagaan seperti kebebasan bersuara, hak untuk berpersatuan dan hak untuk mendapat perbicaraan yang adil. Jadi tidak kira macam sebesar macam manapun kes tu kan kalau masih lagi boleh dirunding, masih lagi boleh dapat perlindungan lah. Okey, dapat perlindungan. Jadi ini supaya untuk mengelakkan daripada macam disoal siasat begitu. Okey, lepas tu dikenakan pertanyaan yang tidak sepatutnya lah. Okey. Boleh pilih untuk kita mendiamkan diri bila kita dibicarakan dalam mahkamah sebenarnya. Okey. Jadi itu kiranya kita melindungi hak asasi kita. Melindungi diri kita daripada dikenakan tindakan lah macam tu. Okey. Awak tahu tak kalau kita ditahan polis, okey, sebenarnya kita berhak untuk minta untuk dibebaskan. Kecuali jika perkara itu adalah perkara yang serius dan perlu mendapatkan detail yang lebih, pihak polis boleh berhak untuk menahan lebih lah. Biasanya kan kalau seseorang bersalah ni, sama ada dia disyaki ataupun tidak, okey, dia tidak boleh ditahan lebih daripada 12 jam. Okey? 12 jam. Kena lepaskan pesalah itu.
Okey, kecuali kalau ada sebarang keraguan tentang kes yang dia buat, okey, itu polis boleh tahan. Mungkin juga boleh masuk dalam lock up lah. Jadi untuk mendapatkan keistimewaan bagi melindungi hak asasi, kalau kita sudah tahu kita sudah ada buat salah, jadi apa yang nak dibuat lagi kalau kita nak defense yourself kan? Dah lah buat salah, lepas tu buat-buat tak mengaku. Padahal dah jelas-jelas terang itulah perbuatan yang dia buat, lepas tu boleh pula minta untuk melepaskan diri. Pelindungan hak asasi itu sangat penting untuk setiap rakyat sebab kita perlu kebebasan. Kita perlu kebebasan dalam bersorak, kita perlu kebebasan untuk berpersatuan dan mendapatkan perbicaraan yang adil. Kita ingin mendapatkan keadilan dalam sekiranya kita terlibat kes, okey, atau kita tengah fight untuk kes dalam mahkamah kan. Tapi penggunaan hak asasi ni kadang-kadang disalahertikan bila adanya orang-orang macam ni lah. Okey, dia sudah tahu dia buat salah, lepas tu dia mengaku pula tidak bersalah. Tapi sebenarnya kita boleh cakap mengaku tidak bersalah. Tapi kalau dah tahu kes tu memang dah terang-terangan, dah punca daripada dia, okey. Buat apa lagi nak tahan macam nak fight kan begitu kan. Jadi dah jelas-jelas salah lah kan. Begitu. Okey. Jadi minggu lepas tu kita sudah belajar macam bagaimana seseorang pesalah itu dia boleh dilepaskan daripada tahanan polis. Bila kita ditahan polis, okey, kita ada hak untuk meminta lepaskan diri kalau tidak ada keperluan, kecuali kalau ada pembuktian yang jelaslah atau meragukan, boleh dipanggil semula. Okey, itu salah satu elemen dia. Elemen ketiga, pelindungan hak asasi. Yang keempat adalah pemeliharaan kedaulatan negara. Okey. Apa kaitan dengan keluhuran perlembagaan yang kita dah sebutkan tadi? Apa kaitan keluhuran perlembagaan dengan pemeliharaan kedaulatan negara? Okey. Keluhuran perlembagaan memperlihatkan bagaimana perlembagaan itu berperanan dalam memelihara kedaulatan negara dan memastikan negara tersebut mempunyai sistem pemerintahan yang stabil dan teratur. Okey. Kuasa pindaan yang terhad. Walaupun perlembagaan boleh dipindah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pindahan tersebut mestilah dilakukan melalui prosedur yang sah dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Kenapa? Sebab apa sahaja kandungan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan itu merujuk kepada kesediaan semua untuk menerima. Okey, kesediaan dari segi daripada terutamanya dalam kehakiman, dalam kalangan rakyat biasa. Okey, mesti kita menerimalah apa yang telah digubalkan dengan persetujuan daripada jurulati lah. Okey. Itu adalah 5 elemen utama dalam keluhuran perlembagaan. Okey. Bahagian seterusnya, kepentingan perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan ini kita sudah tahu apa maksud. Kita kena tahu juga apa dari segi kepentingan dia. Okey, kita mendengar perlembagaan persekutuan, tapi tahu tak apa sebenarnya bila kita membaca dokumen tersebut kan, dapat tak dia punya dari segi kepentingan dia di situ. Jadi mungkin ada yang tidak tahu kan, jadi kita explainkan di sini kepentingan dia. Okey. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah membentuk perpaduan nasional. Okey, perlembagaan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya dengan menyediakan hak dan perlindungan yang sama kepada semua rakyat. Okay, yang kedua, mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Prinsip pengasingan kuasa antara badan eksekutif, legislatif dan kehakiman memastikan tiada pihak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Ketiga adalah mewujudkan pemerintahan yang adil. Perlembagaan menetapkan garis panduan pemerintahan berlandaskan keadilan, kejujuran dan ketulusan dalam pengurusan negara. Seterusnya menjamin keamanan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
menjamin kestabilan politik dan pentadbiran yang efisien, menentukan tanggungjawab dan sekatan kebebasan rakyat, dan menjamin hak asasi manusia di Malaysia. Oke. Oke, sekarang ni kita akan mau kepada kepada cara pindaan pelembagaan persekutuan. Oke, cara pindaan dia punya maksud adalah kita akan kita akan membuat pertukaran. Buat pertukaran. Oke, macam yang kita tahu, pelembagaan ini dia adalah satu undang-undang tertinggi dalam sebuah negara. Pelembagaan menjadi panduan penting bagi negara yang menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Okey. Di Malaysia mengalami pindaan pelembagaan pada tahun 1963 dan 1965. Pindaan terhadap pelembagaan persekutuan boleh dilakukan dengan prosedur tertentu yang dinyatakan dalam pelembagaan itu sendiri. Jadi ada 4. Ada 4. Kita tengok satu persatu ya. Yang pertama adalah memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan persekutuan majlis raja-raja. Untuk aspek yang pertama ni hanya dibenarkan untuk perkara-perkara berkaitan. Macam contoh, awak tengok di skrin sekarang ni. Cara pindaan yang pertama mesti mendapat sokongan majoriti 2/3 ahli majlis. Barulah mendapat kelulusan majlis raja-raja. Yang pertama adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Kepentingan kaum lain, hak dan kedaulatan raja, tugas dan kuasa majlis raja-raja, hal ehwal agama Islam, bahasa kebangsaan, kewarganegaraan, keistimewaan parlimen dan mengubah sempadan antara negeri di semenanjung Malaysia. Jadi perkara-perkara ini harus mendapat sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli sepak ahli raja. Apa pula tiba-tiba sepak kan. Ahli raja raja-raja dalam parlimen tu. Dia berat sedikit lah kalau dia berat sedikit sebab benda ni sudah benda lama. Jadi kalau Datul Maktub betul-betul dalam pelembagaan, dia tidak boleh lagi sebenarnya untuk dipersoalkan. Tetapi atas daripada undian lah kan, undian atas sokongan, majoriti 2/3 ahli majlis parlimen boleh dipindah jika ada keperluan untuk dipindah lah. Jadi perkara-perkara yang memerlukan sokongan majoriti ni dia berat sedikit lah sebenarnya, tapi boleh diubah kalau ada sudah mulai pertukaran dari segi keperluan dia. Yang kedua adalah cara pindaan kedua memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan dipersetujui yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Yang ini diberi jalanlah. Diberikan jalanlah. Untuk cara pindaan yang begini, kita hanya perlu tengok saja antara keempat-empatnya. Memerlukan sokongan majoriti mudah ahli majlis parlimen. So, antara perkara dia adalah bentuk sumpah dan ikrar, pelantikan dan persaraan ahli Dewan Negara, peruntukan tambahan kewarganegaraan, persempadan kawasan pilihan raya, perkara-perkara dalam senarai persekutuan dan senarai bersama, dan sebagainya lah. Jadi untuk perkara ini hanya perlu putuskan sekurang-kurangnya majoriti mudah ahli lah, majoriti mudah. Supaya boleh senanglah untuk diuruskan selepas ini. Memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen. Jadi ini adalah perkara yang tidak boleh kamu yang tidak boleh untuk dikacau, orang kata kan. Tidak boleh dikacau lah. Alright. Antara perkara yang tidak boleh disebut, belanjawan, bekalan peruntukan tambahan, Undang-Undang Jenayah dan Undang-Undang Pelaburan Asing. Jadi
Kita sudah selesailah untuk topik yang kedua nih lah.